ayam mengeram telur. Duduk di situ. Kalau kita dekat kan, kembang saya marah, mak marah. Lepas seminggu, akhirnya keluar anak-anak ayam daripada telur. Cantik-cantik orang. Bulunya comel-comel dia nampak anak ayam. Comel anak ayam. Tak ada cakap comel. Binatang yang paling lama ular sawo nak bersalin kulit. Dia berpuasa, tak makan, tak minum. Dalam kajian dalam Discovery Channel tu, ular sawo tu dia tak makan paling lama setahun. Setahun dengan kuasa Allah. Setahun dia tak makan. Tapi bila lepas tahun kulitnya cantik sikit dia takut tengok. Itu yang lepas tahun tu lambu sekor dia boleh makan. Lain macam dia punya Allah Malaka Sunnah. Allah Malaka Sunnah lambu tu lah sekor. Kan? Orang maknanya daripada tiga binatang ni apa orang nampak? Puasa sepatutnya menjadikan kita lebih baik. Binatang ni semua jadi elok. Ada benda yang target dia dapat. Kita belum tahu lagi. Platform sama. Semua diberikan puasa yang sama, syarat yang sama. Tetapi yang mendapat takwa tak semua dapat. Bukan semua orang rasa bulan Ramadan ni bulan yang istimewa. Ramai yang anggap bulan ni sama. Bulan ni sama. Yang membezakan sikit dia, iaitu kalau bangun sahur, begitu juga ada berbuka puasa, begitu juga ada tarawih. Yang tarawih tu tak memang ada orang yang 8, ada yang 20, ini 9, ada yang 10. Kan terpulangkan kita. Malahan ada orang tu memang saja dipilih, cari yang sikit-sikit ni. Janganlah ada sikit yang ini, yang penting kita buat. 2 rakaat tak boleh dalam Ramadan. Jadi itu sebab kita kena jadikan bulan puasa ini sebagai bulan yang penting untuk kita. Sebab apa? Macam saya sebut semalam, 4 macam takwa itu. Yang pertama takut kepada Allah, yang kedua tujuan kita untuk beramal dengan apa telah diturunkan oleh Allah. Kemudian kita bersedekah, menginfakkan sebahagian daripada harta kita ataupun kita menyumbangkan umat ihsan kepada orang lain. Dan dua hari kebangkitan. Persediaan untuk hari kebangkitan sebab dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat tinggal. Macam kisah, ada seorang lelaki itu dia datang interview. Bos dia cakap, kau kerja sini sementara je, kan? Aku bagi kau gaji sebulan 5,000. Aku bagi kau rumah banglo sebiji. Kemudian macam itulah rumah yang kau ambil lah. Masalah adalah lebih sikit. Jadi ingat, sampai masa bila khidmat kau tak diperlukan, aku akan gantikan kau dengan nama lain. Bos tu dah cakap macam tu dah. Dia pun okey. Mula-mula kerja gaji pertama dapat 5,000 lebih. Tolong. Kali kedua tambah lagi 5,000 lebih. Dah mula rasa lagi seronok. Rumah pula besar. Ramai pula kawan-kawan datang rumah, dia dah mula rasa seronok. Kena layan dengan bos baik, dia terasa bos ni mesti seronok ada dia mesti takkan berhenti. Dah mula terasa dia takkan berhenti, dia boleh pergi. Disebabkan dia seronok sangat, maka rumah dia tu, rumah yang diberi oleh bos dia mula hias, dicatnya, dia pasang aircon, pasang kipas, seolah-olah rumah tu dia punya. Dan kemudian kat depan rumah tu duduk relax-relax, rasa kena bagi cantik lagi. Dia hias pula depan rumah tu, pasang pula, tanam pokok-pokok yang cantik, pokok bunga, landscape yang cantik. Dia dah mula terasa rumah tu dia punya, dan dia rasa dia akan kekal ada di sana. Duit yang dia ada pun macam-macam dia beli, macam-macam yang dia buat. Akhirnya tak ada pun yang disimpan untuk diri dia. Dia dah seronok pada itu. Tapi ini setelah beberapa tahun, bos dia bagi saya buat sampai kita dah ada orang lain, ada
salah saya kerja elok. Tak ada salah. Tapi dah masa kau kena berhenti, kau berhentilah. Tak, dia kata, dia rasa dia kerja elok. Tolong. Tak dapat tolong, baru keluar. Macam tu ke hidup kita ke dunia. Kita kadang-kadang terlupa yang dunia ni sementara. Kita tahulah dunia sementara tapi terlupa. Cara kita kan memang macam hidup lama. Kalau kita buka kitab Minhaj Al-Abidin, memang melarang kita daripada panjang cita-cita. Bila panjang cita-cita, kita akan lebih cenderung kepada dunia daripada ingat akhirat. Panjang cita-cita tu tampah baju raya dah panjang cita-cita. Tampah baju raya. Sampai ke kadang dia pakai baju raya pun, kalau pakai baju raya ni pun tambah baju raya ni pun. Soalan nak ditanya, confirm ke hidup lagi pergi raya? Dia punya cakap kan. Tu sebab kalau nak tu cakap tu biar lagi. Ya Allah, kalau ada kebaikan dapat aku pakai baju ni pagi ni. Dengan izin Allah. Tu sebab nak doa panjang umur pun elok. Minta tu minta elok. Jangan meminta, ya Allah kau panjang kalau umur aku panjang, kalau umur aku kalau baik sekali lagi, tapi itu paling baik. Ya Allah, jika ada kebaikan kau panjang kalau umur. Panjang umur nyusah orang ke bang? Hidup macam mati. Allah. Bila lah nak mati ni? Bila lah nak mati? Kau yang minta panjang umur. Kan? Itu sebab saya kalau wish, kalau ucap sama Ilahi ke sahabat-sahabat, selamat hari akhir, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Ya, sampai tak cari gila. Kalau orang tak tahu macam dalam WhatsApp tu semua main kopi hantar. Ada perlu kan? Macam tu juga lah kita ni nak mencari takwa. Mencari takwa sebab dalam surah Al-Baqarah Ramadan tu target dia adalah untuk mencari ketakwaan. Tak ada tujuan lain. Kan? Tak ada siapa yang tak nak, semua nak jadi manusia bertakwa. Kita semua Islam semua Islam, tapi yang beriman bukan semua. Islam yang beriman bukan semua. Itu sebab bila ada seorang Arab Badui itu cakap dengan Nabi, sesungguhnya aku seorang mukmin, Maka Nabi kata, alangkah baiknya sekiranya kamu mengaku bahawa kamu seorang Muslim. Sebab apa? Islam selesai dengan pengakuan. Tetapi nak kata beriman tak selesai dengan pengakuan, mesti dengan perbuatan. Dan perbuatan itu pula bukan ditunjukkan orang. Perbuatan itu Allah Ta'ala itu. Dia sembahyang semua pagi ni, kan? Sibuk cerita orang. Kalau pagi tadi subuh lah, dia siap tanya orang, kau subuh tak betul? Tak subuh kan? Aku kat banyak negeri betul. Sempat lah gambar masuk sedepan. Ada orang kau ada lain, kan? Bergambar kan? Memang ya, nak tunjukkan orang, nak sampaikan mesej yang dia tu benda terjadi sikit ya. Sikit lah sebab tunjukkan orang. Orang takwa tak macam tu. Kau sembahyang subuh tadi kat banyak negeri ya. Mana tahu? Dia lah tanya orang kan. Dia lah ada nampak ke ya? Betulan. Pagi tadi kan jamu. Kalau orang dia kali pertama, tapi saya cakap tu memang selalu saja tak cakap orang sama lah. Ya. Sebab apa kita tahu inna akramakum innallaha atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dari kalangan kamu. Nabi dalam khutbah terakhir Nabi pun Nabi sebut. Nabi kata Muslim yang lain adalah sama. Yang membezakan antara kamu adalah amal soleh dan ketakwaan kamu kepada Allah. Itu yang beza. Lain semua sama. Duit pisau darah lama. Kan? Tak payah nak bakar-bakar. Tak payah nak bakar. Hebat mana pun manusia. Mati tak mati sendiri. Jangankan hidup dia perlu orang lain, mati tak mati sendiri.
Imam tak jadi dia imam dia kalau tak ada orang belakang. Makmum pun tak nama makmum kalau ramai belakang. Tapi imam tak ada, tak dapat jadi makmum lah. Mesti seorang jadi imam. Tukang gunting tak mahu dah. Hebat mana pun tukang gunting dia tak gunting nombor di sini. Hebat mana doktor gigi pun tak ada siapa gigi sendiri. Setakat ni dalam sejarah satu yang berlaku Mr. Bean. Itu gila orang ambil dia tu. Pakar bedah hebat mana pun dia takkan boleh operate sendiri. Ada seorang pakar bedah. Anak dia lahir jari dia lebih satu. Jadi 6 jari sebelah ni 5, jadi 11 jari. Kan ada kan? Jadi 11 jari dia buat operation. Dia operate, dia buang satu jari anak. Buang satu jari anak tu jahit. Kalau dengan teknologi begini dia juga semua orang. Alhamdulillah dia. Kata ada orang putih, alhamdulillah dia kata anak saya sudah jadi normal, saya pakar bedah yang hebat. Anak dia normal dia. Tunjukkan jari anak. Sampai anak kedua lahir 9 jari. Langsung mana? Orang lain macam mencekam. Cuba lah operate. Kalau boleh buat ni sama kan? Better. Takwa ni kita patut kita. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, apa Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Segala amalan-amalan kita kena tengok. Segala amalan-amalan kita kena tengok. Sebab takwa ni memang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Macam mana Allah Ta'ala berfirman, dan berbekallah kamu dan sesungguhnya sebagai bekalan adalah takwa. Cari bekalan yang terbaik adalah takwa. Bertakwalah kepada orang-orang yang mempunyai agak fikiran. Takwa kepada Allah. Kadang kita terlupa dekor dunia. Puasa sebulan dia boleh jaga ibadah, tapi selesai satu malam dia pergi. Satu malam ini minta puasa kepada rakyat Sabah yang dikasih sekalian. Dengarlah rayuanku ini. Di malam Aidilfitri tolong jangan main muncul. Mengayu sangat. Tolonglah jangan main muncul. Sabah Nabi kalian. Tak meriah malam raya tak ada muncul tuan. Nabi tak ajar. Macam mana nak meriahkan? Dengan takbir Allahu Akbar. Tiap-tiap rumah pergi. Ada yang rumah-rumah, ada yang buat kat masjid, buat kat surau. Kat rumah kita kumpul adik-adik buat tu, ada pedah. Main meracun. Allah tu okey, rumah orang terbakar di pasar. Zak menyusup masuk dan kain imam. Sebulan otak dari pasar. Bukan imam sini boleh. Tak tahu. Dah raya Cina kita juga main tahu main mocun. Cina tu main mocun pun dekat pintu. Dekat pintu rumah. Bom macam tu Melayu. Yang kalau tu kata. Hebat. Kalau raya Cina dia lagi tahu main tak betah lagi raya Melayu dia. Lagi tahu. Lepas tu dah elok puasa sebulan dah. Dah elok puasa sebulan sampai malam raya. Mula dia terlepak dekat mana? Meraya dekat bazar malam. Bazar lewat malam. Bazar barang murah mengharapkan dia tunggu sampai pagi mengharapkan yang murah dia cuma. Dia buang masuk. Malam tu zikir, malam tu nanti hidup, malam tu nanti ibadah terbaik. Buka TV tu ada dah ustaz ke TV tu ada. Ya, wantilah ni ramai. Saya tahu siapa tu pembuzian lagi. Apa? Pondok burung.
dalam drama Arab. Mungkin drama yang video sikit orang beribadah sembahyang, buat Allah aktiviti. Lepas itu dah lewat malam balik, tolonglah. Walau fajar jago-jago dah pukul 10 langsung sesiur subuh tak baik, sembahyang ayu tak baik, apa pun tak baik. Belajar dalam diri tak ada masalah. Tak ada rasa masalah langsung. Mandi sunat dari fitri yang lupa. Bangun pagi ini saya cerita ni seronok ni sebab cerita raya seronok tu. Kata jangan lupa pagi makan buah tamak dulu. Yang sebelum puasa sunat dari fitri. Nak besokkan pagi raya dan pagi puasa. Makan ikut itu sunat Nabi. Kira dan dia 1, 3, 5 tak kira lah. Kalau ada cakap memanglah zaman Nabi balik tak ada lama pelan dan mukul. Budak-budak hari risau pasal dia budak-budak ni tak biasa lah makan kurma. Ini kan masalah biasa. Kan? Nah, hidup ke sunnah Nabi. Faman ayah bisunnati faqad ahabani. Siapa hidupkan satu sunnah maka dia sayang. Kita kata kita sayang Nabi, ya? Tapi kita tak pernah hidup ke sunnah Nabi. Pondok paling sunnah makanlah paling senang. Akhirat seorang kita tercari-cari. Cari tempat Nabi Adam. Ya wahai Nabi Adam, bantulah aku. Tak dapat nafsi-nafsi sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim, bapa pandai kau tak dapat tolong. Jumpa Nabi Musa, nafsi-nafsi kau cari Muhammad. Kita berjumpa pula nampak dia. Ya Rasulullah. Masa tu Nabi tengah cari umat kita pun mengaku dengan tak malu. Rasulullah, aku umat kau ya Rasulullah. Tak. Nabi kat kona begitu. Sebab nak kona kita tu berdasarkan peramalan kita menghidupkan sunnah Nabi. Dan berapa banyak kita selawat ke atas Nabi buruk kau. Ada seorang lagi zaman sahabat tu, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia pandang Rasulullah. Dia nampak Rasulullah memalingkan wajah. Dia pun cakap, Rasulullah, kau marah aku ke? Tak, aku tak kenal kau. Kemudian dia tanya, kenapa kau tak kenal aku? Bukankah kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal ibu bapa kau sendiri? Memang betul, Nabi kata. Tapi aku tak kenal akan kau kerana kau tak pernah berselawat kepada aku. Bila dia terjaga pada tidur menangis, mulai hari itu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 100 kali saja. Selang beberapa minggu dia bertemu dengan Rasulullah semula. Rasulullah beritahu dalam mimpi itu, Rasulullah beritahu, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan kau. Sunnah Nabi kan hidup buat tamal bulan puasa. Kami bulan puasa hilang buat tamal. Buat tamal, kotak, musuh hilang. Sudah hilang. Hilang. Itulah makan buat tamal. Lepas itu berjalan kaki gitu. Berjalan kaki menuju ke tempat salat. Itu sudah bilang oleh pasal ini. Tapi kalau pada Radnau berjalan kaki sampai Masjid Negeri, memang tak mana orang. Sampai kat sini, kopi yang ada sini, hutang baju Melayu dah tetap. Begitu, merong. Ikut budi. Mengalah cakap orang mengapa ini. Tapi kubuk Melayu ya. Biasa nak pergi kubuk Melayu dah. Sahabat kau yang Islam. Contoh lah. Bukan saya kan. Contoh, nampak yang aku jawab kan. Ini contoh. Okay. Oh, ni lah tak macam ada rezeki bulan tu lah. Jangan nak balik Sabah. Kan balik Sabah, di kubur tak boleh. Balik haram pun. Mahal. Poin je lah. Yang tak boleh, dia mewajibkan. Kalau kopi ni kubur bagi dia, tak boleh. Itu tak boleh. Macam orang bergaduh dalam Ismu Syaban baca Yasin 3 kali tu. Tak ada masalah, baca lah, nak baca berapa kali pun. Nak baca 3 kali. Dia nak doa banyak umur, nak doa murah rezeki, nak doa kan
diampunkan dosa-dosa, tak ada masalah. Kalau lagat baca Nabi suruh hidupkan malam tu. Kita lagat baca Yasin 3 kali. Kalau nak baca satu Quran lagi baik. Tak terayu 3 kali sekali boleh, tak boleh sekali boleh. Tak terayu baca satu Yasin tu pun nak baca Yasin ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallah. Apa lagi dah jadi orang pemalih itu. Sebab apa? Ulama-ulama Nusantara dia dah susun kan? Ulama Nusantara dia dah susun. Dia tahu betapa pemalih orang itu Nusantara. Itu sebab dia buat lepas baca Fatihah, baca Al-Qur'an, baca Allahu Akbar, Allahu Samad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, insya-Allah kalau baca lepas baca tu kita baca pula surah Al-Baqarah, baca Alif Lam Mim Zalika Kitabul Muttaqin, baca pula ayat kursi. Lepas baca ayat kursi sampai sudah tu kita baca Allahumma salli ala salat. Kita baca tu. Tak ada masalah. Baca ikut. Akhirnya doa. Kalau nak panjang lagi boleh. Bismillah panjang. Kalau pondok-pondok ke Selambat lagi panjang. Dah hilang lutut baru doa. Ya, orang kalau kahwin dari Bismillah tak tahulah. Ya. Sebab ialah baru berpala kan. Anaknya penuhi doa selamat lau dan galak. Tinggi Allah 23 kali. Pajak dah doa pondok tak bercabar. Biar semua kena hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, tapi tak nak ikut kemampuan kita. Yang penting baik, yang tak baik. Orang tak benar baik, baiklah. Yang Yahudi tadi kata, cara kubur Yahudi memang jangan kata Yahudi, semua bangsa tu kalau raya dia memang pergi kubur. Tapi kita, cara kita lah. Kita tak ikut pun cara dia. Tak. Orang Yahudi pergi kubur, dia mengatap. Meraung-raung. Bangunlah bang. Minta laki orang boleh. Bangunlah, suami yang kau tak tahu, bangunlah, dia mati. Itu mana kan cakap pergi kubur, tak ada Yasin, tak ada tahlil. Kita tak faham, betul lah. Yang geng-geng masuk air. Pergi kubur, kita baca, kita nak zikir, kita nak apa, tak salah, zikir lah. Kita niat yang Allah, tak salah, zikir lah. Kata Allah dengan orang, Allah Ta'ala menang, Allah Ta'ala timur. Kita usul kita, tak salah. Jadi satu pergi kubur ni kesedaran itu untuk orang hidup. Nak rawat penyakit sombong memang 3. Rawat penyakit sombong. Nak merawat penyakit sombong 3 cara. Pertama, kita tengok orang sakit tonat. Kita tengok orang sakit tonat mesti ada dalam hati. Ya Allah, sian ni. Aku besok jangan nak sakit macam ni. Kau mati tahu sana. Betul tak? Daripada menanggung. Tapi janganlah sesaja pergi hospital. Ada tak sesiapa yang pangat ini? Bukan macam tu lah. Jangan ada yang sakit tak nak pergi ziarah. Yang kedua, pergi ziarah orang meninggal. Tengok orang meninggal mesti tu. Ya Allah, ramai yang tengok dia. Aku besok mati ada tak orang tengok mulut kalau jahat. Allah. Kita tengok kalau itu. Tak ada orang tengok dia. Saya dulu masa sekolah semak lagu, kadang selalu kita kena pagi pergi, kalau orang meninggal bawa jumpa orang lagi. Jadi sekali itu saya berdua yang ke kawan saya ni. Sampai satu rumah tu pergi yang meninggal kan, sedang mengaku tak ada kembali apa itu. Saya baca Yasin tu kembali lagi dengan kawan tadi. Sudahnya ustaz ambil dah makin lama saya malam dah malam nak. Blackout pula, saya bilang pegang kawan. Bukan takutnya macam takut. Tapi memang takut. Tapi bila kita tengok orang mati tu, dan yang ketiga ziarah kubur. Ziarah kubur bersama tu nak rawat mereka. Kubur mesti fikir dia. Aku besok mati ke mana orang tanam. Tak ponok kat kubur sebenarnya. Semua disangkut dia pokok. Tak ada fikir kita akan mati. Cuma kita cari. Tanya orang tua, orang lama. Dia tanya. Yang dah puas hidup.
Dia tanya. Orang-orang tua kat masjid ni boleh tanya. Orang tua duduk kat kedai kopi tu jangan tanya. Yang dia duduk sini, yang duduk sini tanya. Dia tanya, sebab dia duduk sini. Anak cakap dengan dia, Pak, kita bosrahkan rumah abang kali ni. Ikut betul. Musa rumah kau. Senang bila kita balik ramai. Kau balik ke selalu pun. Tentu kan. Bah, tu kakek tu besar nak. Kita bah jatuh ni. Bah, tu tukar Grand Livina tak ada. Grand Liviva pun okey. Liva, okey. Dia tak ada fikir orang. Dah sudah lah. Semua dah sudah. Dia datang masjid ni. Masjid negeri lah tu datang. Daripada Ranau. Daripada kita belut kepada kan? Bah, nanti kita tukar motor besar tak ya? Dihipapnya kurang langsung nak kerja. Tak ada nak kerja dah. Tak ada guna nak kerja. Semua dah rasul. Ya? Tapi jangan satu soalan. Bah, nak cari janji rumah. Apa? Orang lama dia cara dua. Bah, tak nak selesaikan kiamat tu kesian nak bahasa orang. Abah ni Nabi tahu tak ada ganti mak dulu. Tapi ialah abah ni tak suka lawat cakap anak. Pak Karo. Mana yang anak rasa baik abah ikut. Tapi ada ke yang nak abah? Ada bah, ada 3 cara. Saya nak cek kan? Ya Allah, siapa? Yang pertama bah, umur dia. Yang pertama bah, umur dia 35 tahun. Janda berhias bah. Anak pun tak ada. Lelaki dia meninggal accident. Dia tak ingat. Yang kedua bah, umur dia 58 tahun. Pencen cikgu disiplin. Dia kalau kahwin dengan abang mesti tak lambek atau lembek. Yang ketiga abang. Yang ketiga abang umur sebaya dengan abang 70 tahun. Penyakit pun sama. Abang cakap yang ketiga tu saya bawa buat di hospital saya habis antara nombor 1 dengan nombor 2. Yang 35 ke 58 abah tak kisah dah. Cuba kalau boleh biarlah anak 35. Macam tu kan. Dia pilih tu. Yang itu jangan tanya. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok takwa tu yang jadi target kita. Takwa tu target kita. Sebab itu dia. Yang kalau kita tengok dalam kitab Bukan Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kita tengok ada satu tajuk keutamaan fuqara. Orang miskin diutamakan masuk dalam syurga dulu. Nah, itu sebab ada orang takut jadi kaya. Takut jadi kaya. Dan kita pula takut nampak miskin. Bukan takut miskin, takut nampak miskin. Ada orang sanggup buat pinjaman nak kaya. Buat pinjaman beli kereta tu lain lah. Dia boleh beli kereta tapi tak tahu beli kereta kan. Pinjaman sanggup dia nak biar dia balik kampung tu nampak kalau tak raya. Tahu tu pasal tu. Nabi pun pasal pagi raya tu pakailah pakaian yang cantik, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Nabi tak suruh beli baru. Cuba kalau mampu belilah. Satu almari baju yang lama semua simpan. Baju tu cantik lagi. Anak pula orang lelaki tak ramai beli baju raya orang lelaki. Kalau orang lelaki tu masih lagi bercita-cita beli baju raya, ni pun. Biasa orang lelaki beli tu terpaksa sebab bini suruh. Dia bukan takut bini, bini menakutkan. Orang perempuan ni dia lain. Dia nafsu dia 9. Kita ni nafsu 1. Kan? Tu sebab terkalah dengan nafsu 9. Ikut dengar. Tak percaya orang ikut perempuan semua. Tapi lah orang perempuan yang macam tu. Pandai-pandai dah kita kontrol. Orang lelaki ni pula, dia memang tak kisah apa juga. Tapi benda-benda lain gila pun. Sport rim tu dia gila.
Tukar kita dah kaya besar, makin lama makin bakar kaya. Tersumbul pula kaya dah apa juga mahal. Ya. Tak payah nak beli baju. Ya. Raya ni apa yang ada sekadar yang kita ada, jangan kita sampai terlupa. Nak cek takwa tu, tengok balik semua pertama pada puasa kita. Tengok pada puasa kita balik semua. Dan jauh mana kita, jujur kita pada puasa kita, adakah puasa kita masih lagi macam dulu, puasa semata-mata. Sebab Nabi sebut berapa ramai orang yang puasa sekadar dapat lapar dan dahaga je. Nabi dah sebut. Tanya balik puasa kita tahap mana. Puasa zikir tak? Zikir. Ngaji tak? Ngaji. Selawat tak? Selawat. Oh, bono semua kan. Ini puasa-puasa sumbek telinga. Dah kata apa lagu. Tak apa lagu. Awak tak mana? Awak tak mana? Wah, ini betul. Terjemahan bawa pada lepas gaya. Ada mula dalam radio tu dah tak ada lagi dah dengar channel-channel dah mula lagu gayo. Lagu-gayo, lagu-lagu yang melekakan. Tak ada lagi dah ayat yang nyanyi selama ni kelompok semua je kau. Ya, itu sebab tu ni kahwin ni nak pasal buat ni lah memokak-mokak pasal lagu dan tu kahwin. DJ tu kita panggil suruh pasang lagu nasyid slow-slow ataupun ayat Quran ngaji kan balik. Kita datang untuk kahwin sampai nak bercakap pun tak boleh. Menjerit-jerit. Makan sana. Bila kahwin, siapa? Anak kawan takkan kau je kan. Apa itu kan? Lekor lah dengan hiburan-hiburan. Yang paling tak tahan tu masih ada lagi tu yang buat juga lambat. Buat tirang amalan-amalan bodoh yang tak ada orang boleh jalan. Kan? Terjemahan dia. Nah, mengaji. Itu. Ya, mengaji. Sebab bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Mengaji gitu. Itu saya cerita tadi. Kita pergi Mekah kan. Siapa yang pergi Mekah pergi murah haji. Semua orang cakap. Kat sana kan tak termasuk. Senang betul solat. Kejap-kejap solat sunat. Kejap-kejap solat sunat. Betul lah seronok. Betul. Balik cerita dengan orang. Seronok. Betul. Tak terasa mengaji dan nak khatam. Ambil berapa duduk mengaji. Ya Allah. Seronok kat sana. Sampai sabar yang susah pula. Kenapa macam tu? Seolah-olah Allah Ta'ala ada kat sana. Kena betul nak boleh tanya. Keinginan yang tu letakkan. Ya subuh ni. Seronok kita tengok. Subuh apa-apa. Hidup dan subuh. Nak murah rezeki. Dalam satu pesanan Nabi, Nabi kata jangan tinggal salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nak murah rezeki. Itu sebab kena bangun awal. Ini subuh bangun pukul 10. Itu bukan subuh gajah, nama subuh dinosaur. Mata itu. Semayang tadi. Berapa kali ganda pahala semayang seorang dengan semayang berjemaah? Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? Berapa? Semua jawab betul-betul. Tak ada siapa pun yang fikir. Jajak tak ada. Semua orang tahu 27 kali ganda. Tapi tetap tak ramai. Ni memang ramai lah. Tak datang lagi ramai. Faham? 27 kali ganda daripada semayang seorang. Tapi tak ramai sebab dia tak nampak. Cuba kalau 27 kali ganda bukan jadi 27 ringgit tu. Setiap kali kita semayang, lepas bagi salam 7 ringgit punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dah bukit. 7 ringgit. Contoh ni. Yang seorang ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang. Ya Allah. Sah. Dia ambil sikit.
Ada sistem lah. Contohlah kan. Kalau macam tu kan, kita dah tahu dah orang perempuan ke belakang dah tahu dah apa perbualan. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Baru 2 minggu. Banyak dah duit kau. Perempuan 27 kali 5 kali 14 banyak lah duit. Dia kata dah mana ada biasa je. Aku yang baru tahu tak berguna pertunjukan aku. Tak ada cakap yang 27 dia jawab tu. Maka wahai imam berbuih. Imam berbuih lidah sampai ke lantai lah. Imam. Ustaz tu cakap 27 kali ganda pahala. Itu orang perempuan. 27 gitu orang perempuan dia cakap kalau orang lelaki. Orang lelaki dia tak cerita soal kecil. Dia berbincang soal dasar. Kalau RM27, orang lelaki itu berbincang soal dasar. Wih, agak-agak kau kita ni makmum yang dari 7, imam dah berapa? Aku kurang lelaki lah. Ditahan ni motor imam kan? Imam cakap, imam dah berapa? Imam betul. Astagfirullahaladzim. Tak payah. Syukur alhamdulillah. Baik imam cakap. Baru tahu lah imam cakap. Ini contoh tau. Ini contoh. Hanya kau bawa balik lah. Kalau lepas apa ajar sesat akan berdiri. Kan kena gam pakai sabar. Ini contoh. Imam pergi berapa imam? Tengok keadaan. Kalau usyuk tak ada terlupa-terlupa tu. Kadang-kadang minimum RM20. Kalau time macam buyur tu RM60 padahal kadang-kadang kepala tu tumpuk dia jadi imam. Sebab dunia kan, sebab dunia. Orang selalu berbunuh-bunuhan sebab dia duit. Sedangkan dia tak berbuat tu tak ni. Cuba kita tengok, orang tu buat 20, aku pun nak buat 20 macam tu. Orang nak sedekah, aku pun nak sedekah. Sekarang semua orang boleh sedekah, tak ada masalah nak sedekah. Apa dah improve sedekah kita. Asyik singgit menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Maknanya duit tu kita bagi yang kita suka. Lalu tabung masuk singgit, mana kau tak nak singgit. Tapi bila lalu tabung berhenti tangan maknanya kuat mikir. Lalu sama RM100. Lama tu nak bagi ke tidak, nak bagi ke tidak, nak bagi ke tidak, nak bagi ke tidak. Lalu dia teringat seorang ustaz cakap, belum pernah dalam sejarah sedekah memiskinkan orang. Dia pun masuk. Dia masuk mata tak lepek ni mata. Betul ke tidak akan aku? Itu itulah sedekah tolong cari kawan-kawan awak. Dan kalau mana ayah yang tak ada buat baik, kami kata kalau lah bapa kita tak ada buatlah baik pada rakan-rakan dia, pada sahabat-sahabat awak. Pergi rumah makcik tu, Assalamualaikum cik. Salam. Siapa ni? Ya lah, Mazlan, bukan Musbona. Mazlan mana? Mazlan anak arwahnya. Siapa? Dia tanya. Tak apalah makcik ni nak bagi Milo, bagi beras, bagi susu, tepung. Ya Allah, makasih lah. Duit tak ada apa. Betul, kita ni benda-benda kita benda tak ada apa-apa. Sebut pasal duit bukan. Sedang ada seorang sahabat tu, dia balik rumah mana? Oh nama Alif bin Abu Tinggal. Dia bawa duit 200,000 dirham. 200,000 dirham bawa balik rumah. Tapi muka sedih. Itu 200,000 bawa balik rumah. Jauh. Nah, tak adalah kalau saya lah 200,000 memang saya tak bawa balik rumah. Memang saya suruh. Itu saya ceramah sampai itu saya suruh kan. Nanti tak payah cerita. Jadi 200,000 dirham muka sedih. Isteri dia tanya, wahai suamiku, kenapa kau bersedih wahai suamiku? Aku ada 200,000 dirham di tangan aku. Lah, kenapa bersedih?
Relax kan. Itu saya cakap lah, terjemahan. Dia tak macam tu cakap lah. Pula bunyi kau lah cakap kan. Kenapa Allah sampai itu? Setiap satu dirham yang Allah Ta'ala akan tanya ke mana kita belanjakan duit tu. Jadi isteri kita jangan risau hai suami. Dia pun panggil semua fakir miskin anak yatim ibu tunggal, panggil datang bagi sama sikit. Bagi akhirnya habis. Baru suami tersenyum, alhamdulillah seronok. Bukan zaman sahabat sampai sekarang kalau kita tak tahu nak buat apa dengan duit kita, orang perempuan boleh selesai. Baca cerita tu. Hari tu saya dapat duit saya camak hidup. Dia habis saya camak banyak kita hari tu. Kotak tu dekat kata tinggi saya camak. Lepas tu dia minta saya sign. Dia bagi saya 190 berat. Buat saya banyak. Alhamdulillah Tuhan ada rezeki bagi cash. Saya pun cakap dengan asisten saya, masa balik tu berhenti kan bagi Islam nak bagi duit. Sebab saya tak biasa makan duit banyak, sebab orang perempuan duit baru. Dia macam orang pelerang. Dia lalu sekarang dapat duit dia tahu. Jadi saya sampai kat mesin yang masuk duit tu, saya buka envelope tu, nampak ada TV ikan dia. Saya pun masuk ikan yang pertama tu, pak 10,000. Ada ikan yang masuk ni. Masuk ikan itu. Masuk ikan sampai 2-3 kali lah, maksimum 2-3 kali masuk. Akhirnya total 30,000. Memang Samsul lepas 30,000. 1 jam 30 minit. Bapak lu macam pilih-pilih apa dah. Tak habis itu jangan, tak habis itu. Masa tu biasa jadi penceramah kemahal Malaysia. Masuk tu, seronok je. Masuk dalam kereta nak cari apa. Tiba-tiba telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum. Salam. Maaf tuan, tadi salah sambung. Pulang balik. Rupanya dia sudah sebab masa bahagian keuangan tu bagi yang belum berjaya. Dia kata macam ni, duit penceramah duit semua dalam ni. Dia ingat semua duit penceramah. Duit catering, duit dewan, duit apa dalam tu. Aku baru berangan sekejap. Dalam tempoh setengah jam penceramah kemahan Malaysia. Aduh. Hilang comel di masjid. Tunggu. Tak ada hal. Saya tak ada hal. Kalau orang cakap Samsul debat di mana, tak ada mandai. Yang penting masa saya beri, orang bagi 10,000 pun saya beri. Orang bagi 10,000 pun tak ada. Orang bagi 1,000, orang bagi RM50 pun saya datang. Tak ada masalah. Cuma tu lah sekali. Tak ada lah, tak kisah, saya kok betul. Karena kita faham sebab masjid peruntukannya dah tu je ada. Surau tu je ada. Tak patut benar kalau penceramah tu cakap, oh artis boleh bayar mahal. Masa bila masjid bayar artis cakap. Yang dia menyanyi melalak kat luar tu penaja siapa? Macam ni hari ni, saya ceramah, ada Maxis mobile datang. Maxis tajuk pakaian saya. Begitu juga solatkan oleh dunia. Kan? Tak ada dah. Kan? Itu yang anda bagi tadi dapat kambing jauh. Penceramah anda dapat kambing. Kan dia masuk kambing ni kan? Satu mangkuk pun terbawa tu kan? Tapi tak apa, saya tahu. Itulah aku suka tahu ke masjid. Tahu ke masjid ni untuk tukang masak semua orang-orang yang beragama. Imam masak negeri. Tahu? Baik yang padat kami. Itu dia. Jangan kita berjaya. Sebab tak ada apa, tak berbalik kita berjaya pasal dunia. Ingat tak kisah Nabi Isa? Nabi Isa. Macam ada sahabat kata, wahai Isa, aku nak ikut kamu sapi, boleh tak? Boleh. Nabi Isa. Yang penting susah sesama, senang sesama. Nabi Isa. Sanggup tak? Sanggup ke? Betul ni? Betul? Mari ikut. Bila ikut sapi, bawa 3 kopi roti.
3 keping roti. 3 keping roti bawa. Jalan-jalan sahabat. Berhenti ujian yang pertama. Berhenti dekat kecamatan pokok. Berhenti sini rehat. Kau nak makan-makanlah. Kau nak pergi ke kampung tu sekejap dan bisa. Dia dah orang dia pun lapar makan sekopik. Sedap pula roti. Orang halal bagi ujian jadi sedap. Itu dia fikir. Tak bisa makan tak banyak. Roti pun tak berasa ni dong. Dia pun makan habis sekopik. 2 koping dia makan. Dia tinggalkan sekopik itu dah bisa. Maknanya dia dah fail. Gagal ujian susah. Sama senang surah. Tak bisa sampai dia tengok roti dengan sekopik. Mana roti sekopik ni? Tak tahu. Kau makan? Tak tahu. Tuhan memang tu je yang ada. Tak tahu. Tak tahu. Lagilah dia gagal menipu pula. Jalan. Teruskan perjalanan. Jalan, terserempah dengan saya. Kau biawak pada pasir. Kau dah mati. Sial biawak dia dah mati. Nabi Isa kata mana? Ni, Nabi Isa pun ambil biawak ni. Ambil bab ni. Nabi Isa gosok-gosok kepala doa sikit. Tiba-tiba bergelumpur. Hidup dah balik. Sahabat kata, hui, hidup dah lagi. Heran kau, heran lah. Dah mati hidup balik. Itu tak heran tu, berapa lah? Nak heran yang paling heran orang makan roti tapi tak tahu. Kau makan roti kan? Mana ada? Tak tahu. Tak apa. Teruskan perjalanan. Dia tak makan. Jalan. Sampailah kita jumpa sebatang sungai. Kita nak menyeberang sungai ni. Macam mana nak menyeberang sungai ni? Luar tu sampai ujung sana. Sampan tak ada, bau tak ada. Tak apa, kau ikut belakang aku. Tak bisa baca doa. Lepas tu berdua berjalan atas air. Berjalan atas air sampai ke seberang. Bila dah sampai kat seberang sana. Heran betul. Apa yang kau heran? Dapat jalan atas air. Itu tak heran. Kenapa pula? Yang paling heran orang makan roti tapi tak tahu. Kau makan kan? Mana dulu? Tak pun. Terus ke perjalanan. Jalan. Akhirnya jumpa dengan 3 guni emas. 3 guni emas. Wah, emas bahaya besar. Kaya kita, kaya. Alhamdulillah. Kita bagi 2 Jangan bisa. Bagi 3. Macam mana pula? Kau ambil 1. Aku ambil 1. Habis 1 lagi. Yang 1 lagi tu kita bagi orang yang makan roti 1 lagi. Langsung dia cakap, aku yang makan dia. Sanggup mengaku sebab saya emas juga. Sebab sudah ada bisa kata macam ni. Sebenarnya emas ni akan melambatkan perjalanan kita. Aku tak nak. Kalau kau nak ambil, kau nak ikut aku, kau nak emas ni. Aku nak emas ni. Jadi gagal terus ada dalam nak mensafir dengan Nabi Isa. Nabi Isa teruskan perjalanan. Tinggallah dia. Nak bawa apa pun tak agak. Tiba-tiba dalam Nabi Isa berjalan berselisih dengan 2 penyamun. Berselisih dengan 2 penyamun. Penyamun tu naik kuda. 2 penyamun datang. Pergi dekat Budiman. Tak sempat sahabat nak bunding dengan 2 penyamun tu nak bagi 3 ke apa. Tak sempat tak ditigamnya oleh penyamun ni. Langsung mati sahabat tu. Bersambung dengan kisah dengan penyamun juga. Penyamun ni bijak. Kita nak bawa emas ni berat, diperlukan tenaga. Macam mana? Itulah kita tenaga tak ada. Macam mana? Tak apa, kau pergi pekan cari makanan. Biar aku jaga emas ni. Yang seorang tu mengilah cari makanan tempat makan. Yang dia tunggu dekat emas tu berbunyi. Dia yang tunggu dekat bunyi ni dah boleh bercerita-cerita pasal. Kalau aku ambil seorang kaya, dia pun tunggu dekat balik pokok dekat situ. Dia tunggu sahabat nampak. Kelipat sahabat tu sampai dulu situ. Duduk balik pokok. Lalu dia tikam dari belakang. Jatuh kawan. Berterabur roti yang dia boleh dekat makan. Berterabur roti. Mati kawan. Dia dah lapar. Dia pun makan roti yang berterabur. Rupanya kawan dekat makan. Dia dah fikir. Kalau aku ambil itu seorang untuk baik aku racun roti. Sudah semua mati, 3 mati kat situ. Nabi Isa datang balik ke tempat tu dan Nabi Isa tanya pada semua orang yang tu, adakah kamu bahagia? Barang siapa yang menyandarkan kebahagiaan dia pada dunia, maka dia tertipu.
Buka kitab Mukasyafatul Qulub juga, keburukan dunia dan meninggalkannya. Betul. Kita selalu cakap, aku kalau dapat duit 50,000 ni, tak payah fikir apa dah. Lagi banyak fikir dah. Aku dapat kereta idaman aku ni selesai, tak payah fikir apa dah. Lega. Tak ada lega dah. Servis mahal, nak semua jaga ni, spek-pan, nak jaga semua. Tak ada berhenti dah. Sebab dunia. Aku kalau dapat kahwin dengan Nilofa kan, oh tak ada lah, aku nak fikir apa lagi dah. Jangan macam-macam. Dia bukan sebanyak tau Nilofa ni, dia pun cakap. Contohlah kan, rezeki ni. Dapat. Yalah, maknanya dunia semua. Cantik berapa lama cantik? Rumah kita berapa lama rasa baru besar rumah kita lama tu nak besar. Rumah orang Islam ni kan, cuba tanya balik diri kita. Tanya balik diri kita. Kadang-kadang kita orang Melayu Islam ni selalu dapat duit pencen. Duit pencen ke, duit DPF ke, duit terpijak ke, duit tanah. Dapat duit pertama kecenderungan orang Melayu lebih 50% jaga luas rumah. Besarkan dapur walaupun jarang masak. Kemudian buat bilik seorang satu untuk anak. Tetapi jarang sangat yang peruntukkan sebahagian daripada duit untuk bina ruang solat. Kurang sangat. Sampai ke saudara datang, anak tumpang solat dia boleh sini boleh, saudara boleh. Kiblat sini. Itu. Allah Ta'ala tanya kita besar duit kita belanja untuk apa? Kalau kita buat untuk ruang solat, dah ada pahala daripada. Jadi betul malam bila kita nak ibadat, malam ni rasanya nak tahajud. Barulah bangun malam buat ini menunjukkan buat solat dalam rumah kita. Ya. Kebanyakan rumah dah tak bosan mana dah rumah deres, rumah flat, rumah rumah. Semayang berpanjang-panjang. Kan? Bina ruang solat. Buat apa? Letak saja-saja telefon dah standby, airplane kat dah ada, semua dah ada. Jadi orang nak solat tu selesa, tempat ambil wuduk pun ada. Oh betul. Jadi sibuk dia tinggal jadi rumah orang Islam. Nak tengok takwa kita ke mana. Sibuk buat TV besar. TV besar kat dinding. Sebab apa? Orang kalau rumah tu TV besar siapa speaker ni bawa dia tak ada dengan ceramah dah. Tak tengok movie, dia tengok nyanyi. Itu je. Kecuali orang datang masjid. TV besar rumah dia dengan ceramah. Cover saja. Yang kedua, hotel 5 bintang. Berambut yang cantik-cantik. Komik. Awak. Ya. Sudah kita pun takut nak duduk. So, terlampau-lampau. Yang ketiga, restoran 5 bintang. Berarti ais besar. Makanan isi air sampai busuk tak pun makan. Macam saya lah bila pergi ceramah kan selalu orang bagi buah kan. Buah. Kita kena berhenti dan bagi buah. Bagi makanan apple, roti. Lepas ni masih kalau ada orang majlis-majlis rasmi datang bagi betul juga. Pahala itu besar. Jika orang mudah-mudahan dia baca pun kita dapat pahala. Ya. Sudah ni tak ada. Semua tak membawa kebahagiaan anak kita kita baca. Cuba tengok macam tadi sofa tadi. Yang hotel berbintang tadi. Kita balik kampung, balik kaya. Rumah mak ayah itu kadang sofa pun tak ada. Kosong. Duduk di balik ramai-ramai. Betul tak? Ramai-ramai beradik duduk ramai-ramai. Satu bantal 3 beradik kongsi. Cerita dulu-dulu. Tergalak-galak cerita. Itu lagi bahagia daripada itu. Ini saya cerita di kisah benar. Di Seremban. Bukan orang Seremban macam tu. Tapi ini cerita di Seremban. Ada seorang anak ni. Macam mana mak dia tanya akan beri 8 beradik kita. Dia kata ni ada satu tanah ni nak bagi dekat adik kau boleh tanah tu tanah terbiak. Tanah pinggir terbiak. Bagilah mak semua orang tanah. Bagilah dekat anak yang bongsu ni. Anak yang bongsu ni buatlah. Bila ada tanah tu, dia pun tak ada kerja, dia buat apa? Dia terangkan tanah tu. Upah orang naik, apa ni, bersihkan tanah tu, clear kan. Lepas tu dia buat joint venture dengan satu Cina ni. Bangunkan tanah tu, jadikan rumah kedai. Dapat dalam 4 pintu. 4 pintu kan. Lepas tu dijual. Bila jual, dapatlah dalam 1 juta lebih. Bila dapat 1 juta lebih, dia tak lupa. Ini cerita dengan saya sendiri.
Bukan sedekah berapa, cerita sikit. Dia bagi kat adik-adik dia, ada dapat 15,000, ada dapat 20,000, ada dapat 10,000, ada dapat 25,000 saja. Saya tanya, kenapa tak lain-lain? Tak, sebab ada antara orang ni dia hutang dan saya tapi dia bayar. Jadi dia dah tolak saya. Bagus kan? Dia tak buat itu. Jadi semua dapat. Bila semua dapat, dah bagi, apa yang jadi, tak lama bila duit tu habis. Duit masing-masing yang dapat tadi habis, dah ada yang berbunyi. Akhirnya dia pakat 7 beradik ni untuk saman adik yang ni supaya bagikan hasil duit tu sama tu. Bawa ke mahkamah. 4 tahun turun naik mahkamah. Akhirnya mahkamah putuskan dapat itu. Tu saya cakap lah, saya mudahkan pasal mahkamah. Mahkamah kata dia nak bagi pun nak untung. Kalau dia tak nak bagi pun sebab nama dia. Tapi bila bagi tak ada siapa pergi bicara dia kasih sayang dia bagi, patut disyukur. Akhirnya ditolak permohonan tu dengan kos. Permohonan itu untuk bagi sama itu ditolak dengan kos dia sederhana kes mahkamah. Kos mahkamah tu dia pun tanggung. Bukan masalah kos mahkamah, Allah pepek tahu walaupun kes tu dah selesai. Tapi hubungan dari beradik dan tak elok, tak kembali sebab duit. Itu juga ada itu. Itu sebab kita ni nak kerja, tak ada besok. Saya cakap bulan Ramadan ni kita sesama kita sama. Ya. Beramallah banyak, mengaji kita. Ada orang tak mengaji pun Quran pada bulan Ramadan. Ada orang tu mengaji dapat satu muka sebab dia kata mengaji saja jadilah dapat kereta. Begitu juga amalan hidup dan dalam kita. Begitu juga yang keempat, bersedekah lah kita banyak-banyak. Ya? Hidup dan hidup. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat mengimarahkan Ramadan ini dapat manfaat kita. Tak adalah kita jangan berlalu sia-sia. I am for it. Ingat mati for Allah. Itu sebab nak baca takwa. Orang yang ingat mati, Allah Ta'ala muliakan kita dengan 3 hal. Pertama, kita tidak akan menenang-nenangkan taubat kita. Saya cerita pasal mati sebab mati tak kira-kira. Kan tengok tak dalam Facebook tu, yang orang tu tengah berjalan, tiba-tiba tayar melantun, maaf kalau tak bakal kuat. Langsung mati, dia tak dapat pun tayar. Maaf mati. Dia jalan ke tepi. Di China, 12 orang remaja berjalan masuk dalam pasar air. Tak ada siapa pun masuk dalam pasar air, one bonyol. Membayangkan kalau mati dalam ni macam tak ada. Yang orang fikir dia masuk, memang dia masuk beli barang, dia akan balik bawa barang. Dia tahu, dia tak sadar pun dia boleh jadi akan mati dalam. Bila masuk, yang 12 remaja di China tadi masuk dalam pasar air, tiba-tiba berlaku peristiwa bintang-bintang terbakar. Tak sempat keluar. 12 remaja tadi mati gantung dalam pasar air. Nak tunjukkan kerahsiaan waktu mati kita tak tahu. Di Texas, seorang lelaki yang mengidap kencing manis kronik tiba-tiba pengsan, kepalanya tergantung kena dekat tereng, dia tak sedar, tereng itu terbelok ke sebelah kiri, terus melunggah 7 orang pejalan kaki dekat laluan pejalan kaki, termasuk seorang budak berumur 7 tahun mati serta merdeka. Adik yang kedua dekat UPN, tak ada siapa takut. Mak dia hantar dia sehat, tak ada apa. Pukul balik dia dari jenazah. Adik-adik yang dekat Johor main basikal, tengah malam pukul 3 pagi main basikal pada langgar. Tak ada siapa takut. Nak menunjukkan mati tak kira-kira. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tu. Ada seorang lelaki, ada satu pasang suami isteri datang jemput saya. Dia waktu saya ceramah, dia waktu semaju saya ceramah lepas maghrib. Lepas maghrib tu, lepas isyak, selesai isyak saya pun jalan di bawah nak pergi makan kat ruang makan kat bawah. Lepas tu ada yang tegur, betul Ustaz, ceramah dekat bawah. Dah sudah tadi. Ya bro, dengar lepas isyak, dia lambat datang. Dia ingat ceramah lepas isyak. Maaf lah, ceramah selesai. Oh ya bro, terangkan apa yang kita buat ajar saya dah jumpa Ustaz bukan bro, anak saya kenapa? Anak saya dibina sama Ustaz. Oh ya bro, macam dia dah tinggal kan? Dia meninggal, berapa lagi? Berapa bulan meninggal. Dia meninggal apa? Umur berapa tahun? Umur 10 tahun meninggal dalam tidur. Anak 10 tahun meninggal dalam tidur. Tapi Ustaz,
2 bulan saja meninggal Ustaz. Tiap malam tak berhenti tengok YouTube Ustaz. Kau jangan takut tengok YouTube aku. Bukan nak mati kau tengok nak tengok. Bukan, tapi nak beritahu budak ni dia menggemar tengok majlis ilmu sebelum dia meninggal. Dan dia memang tak suka sebab tu di samping gambar nak cerita tak kira bila. Itu sebab kita ingat lagi. Jangan lengahkan taubat kita. Ini Ramadan itu ambil peluang yang baru. Yang kedua, kita akan rajin beramal ibadah kalau kita ingat mati. Beramal ibadah rajin-rajin betul. Sebab kita akan mati. Itu sebab yang paling untung orang kanser. Nak cerita fakta pasal orang kanser ni, budak USIM buat kajian. Budak USIM, Universiti Sains Islam Malaysia buat kajian. Lebih 80% pesakit-pesakit kanser akan meninggal pada hari dan bulan ini. Kebetulan yang dikaji itu yang dah meninggal hari dan bulan Mei. Sama di sini kami Jumaat ataupun Rajab, Syaban, Ramadan. Cuba lihat. Betapa untung orang kanser. Tapi bukanlah sebab kita minta kanser ni. Tapi bila dia sakit kanser tu, kita dah tahu kadang dah cakap, ikut kanser ni, dah berbagai bahasa kanser ni, saya kata dalam 2 bulan lagi. Doktor tu bagi jagaan. Kalau kita dah tahu 2 bulan pun kita buat. Dah mula nama yang 10,000 bagi dekat mana ayam TPP 10,000 bagi kat sini. Ni 10,000 lagi mak dengan ayah pergi umrah. Lagi 2,000 bagi kat lu nak pakai. Yang lagi 200 mak tolong beli top up. Kalau nak beli top up, pokoknya dia nak telefon seorang yang dalam phone book dia minta maaf. Tak untung tak? Untung tak? Kita ni yang mati tiba-tiba tak sempat minta maaf pun. Sebab rajin beramal ibadah. Rajin minum ibadah sebab kita tak tahu kita mati bila. Dan yang ketiga, mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Salah satu cara syukur, sedekah banyak-banyak. Nampak tabung, masuk duit. Jangan sonyong. Nampak tabung masuk duit, jangan sonyong. Tak dapat duit kecil, duit besar pun jadi tak. Ya. Allah Ta'ala uji kita muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan kan. Allah Ta'ala tak uji kaya dengan miskin. Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang tu miskin tapi cukup. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kita. Jangan mengaduh-mengaduh. Oh, barang sudah matilah. Yang kita nak beli barang mahal, semua barang murah ada. Kopiahnya tu yang bagus banget ni, aku 50 RM50 ada. Ni yang saya pakai ni, berapa harga ni? Berapa harga ni kakak? Percuma. Betul. Tapi al-jerah. Kenapa? Buat al-jerah free. Apa benda ada pilihan. Kan? Alhamdulillah. Nak makan yang mahal tu tiga sampai RM7. Ui, mahal tabak cis sampai RM5. Pasal jin ada ibadah berbuka, datanglah. Yang kita mengalu tu, ada seorang Nabi beribadah selama 100 tahun. Seorang Nabi tak disebutkan dalam kitab tu. Nabi siapa nama? Kitab bukan siapa tu juga. 100 tahun beribadah. Sampai 100 tahun, Allah beritahu dia, wahai hambaku, sesungguhnya aku ampunkan dosamu. Nabi ni heran. Bukankah aku ni Nabi yang tidak berdosa? Maka selepas itu Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok menghimpau menghempap kaki. Bila menghempap kaki dia tu bekah, menganing-aning, berdenyut-denyut, nyut-nyut, tak boleh tidur sampai pagi. Aduh, lepas tu dia pagi esok dia mengadu ke Allah, ya Allah, sakit ni ya Allah, tak boleh tidur. Lalu Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya ibadah kamu yang 100 tahun itu tidak dapat menembus satu keluhan kau terhadap Allah. Cuba tanya satu hari berapa banyak kali mengeluh kau. Aduh, bilanglah selipar. Jangan mengeluh, dah tak ada selipar. Dia kan jumpa imam, pinjam selipar. Contoh,
Nanti besok saya pulang balik. Ada pun saya. Selipar tak mahu siap tulis. Nama siapa? Alif lam lam ha. Curi dosa. Macam mudah sekolah kan. Dia selipar jadi nama Allah. Ya. Jangan jadi mana kata kita rebutlah peluang yang ada. Sebab peluang tak datang selalu. Tak payah nak andai-andai ketahui dalam badan putari. Memang ini yang ketahui. Rugi kita kalau kita biarkan masa berlalu. Anak kita kalau dapat soalan bocor, peksa tapi tak boleh jawab, rugi ke tidak? Rugi ke tak? Rugi. Kita dapat soalan, siap jawapan dengan markah ke? Bapa rugi, lagi rugi. Jadi gombol dan peluang yang ada. Tarawih betul-betul. Jangan boleh pergi jangan rosakkan dengan satu malam raya. Ya, kita nak minta maaf, harus minta maaf. Minta ampun Allah mahu negara aku dari peribu apa-apa. Itu doa yang baca setiap. Lepas semayang, doa yang tak ada malam. Setiap hari baca doa. Kan? Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita. Lepas itu buat solat sunat, tambah. Jangan buat solat tarawih, tambah lagi. Orang perempuan dia rajin. Tak tahulah kat Sabah, saya tak tahulah. Tapi kat Semenanjung tu yang rajin buat solat sunat doa. Buat solat sunat tasbih berjemaah ramai-ramai. Besok perempuan. Lelaki tak ramai mana. Kecuali di Sabah. Pun sama banyak pun lebih kurang lah. Jadi, mana kata kebut lah peluang yang ada. Jangan kita sia-sia. Ya, jadi kasut cukup lah sekat tu. Matahari pun yang belum topik. Dah pun orang lah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Dari semalam sampai hari ini, lama kalau bersama dekat Sabah dan sebagainya. Kebutlah peluang. Sebab akhirnya takwa tu nanti. Majlis graduasi kita diberikan takwa. Takwa itu capai tak? Dan nak ukur capai takwa, kita gunakan sijil tu untuk bulan-bulan akan datang. Dapat ijazah, bukan guna untuk masa hari itu dapat gaji tak. Kita cari kerja. Cari kerja untuk kita bekerja, beramal, dan amalan itu kita dapat gaji. Macam tu kalau kita beramal, kita dapat ganjaran pada Allah dengan sijil takwa kita. Setelah sebulan kita mencapai ibadah kita ke arah kesempurnaan ibadah. Ya, mudah-mudahan janganlah kita jadi manusia yang rugi. Kita dah beritahu hidup dunia ini sementara. Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang tahu dia akan mati dan bersedia dengan kematian ini. Kita tak boleh minta mati. Berdosa. Matilah ya Allah, bagi aku mati. Berdosa. Tapi kalau dah tak tahan, contoh sakit, tak tahan, paling kuat pun boleh doa, ya Allah, kalau mati itu baik bagiku, maka kau cabutlah nyawa. Tapi sekiranya hidup itu baik bagiku, maka kau sembuhkanlah kesakitan ini. Tuhan tu tak apa. Jangan minta mati-matilah ya Allah, tak ada yang hidup. Ya. Itu dia daripada saya. Minta maaf banyak. Silakan kita baca. Baik pada takwa Allah SWT. Mengenai kurang untuk mengucap kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekali dalam selesai. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.